Hai semua, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan tekan loceng untuk notifikasi. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada perkongsian kali ini dalam channel yang sama. Untuk kali ini, saya Cikgu Faiz akan menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak murid sekalian cara kita login ID Delima. Okey. Boleh katakan tahun 1 hingga tahun 6 semua murid telah mendapat ID Delima. Persoalannya ialah apa yang ada pada ID Delima. Okey, mungkin ibu bapa terutamanya tahun 1 tertanya-tanya apa yang ada pada ID Delima, apa keistimewaannya. Jadi dalam perkongsian kali ini saya Cikgu Faiz akan tunjukkan kepada kalian semua tentang cara untuk login ID Delima dan kita sama-sama tengok apa yang ada pada portal ID Delima. Jom. Okey. Pertama sekali kita pergi ke bahagian WhatsApp. Okey, WhatsApp. Pergi dekat pautan yang saya kongsikan iaitu link untuk login ID5. Tekan lama-lama dekat warna biru tu, kita copy. Kemudian kita pergi ke bahagian Google. Okey. Untuk bahagian ini, pastikan dekat lambang Google ataupun lambang G, lambang M untuk Gmail dan juga Drive. Okey, ketiga-tiga tempat ni pastikan tuan-tuan dan juga anak-anak murid login account terlebih dahulu. Okey, contohnya untuk lambang G ni pastikan dekat atas ni huruf M ni telah di login ID murid tersebut lah. Kita login masuk dulu. Okey, masuk dulu kat situ, kemudian kita back balik. Sama dengan Gmail, kita pastikan bahawa akaun yang sama juga, M tu juga merujuk kepada nama murid tu lah, M tu. Sama juga dengan Google Drive, pastikan telah di login menggunakan akaun yang sama. Okey, kenapa kita kena pastikan ketiga-tiga tempat ni akaun yang sama? Supaya apabila kita ingin login di Google, benda ni akan jadi lebih mudah. Okey, kalau berbeza akaun, nanti dia akan jadi masalah untuk kita login. Okey, bila dah buka bahagian ni, kita tekan lama-lama dekat sini. Kemudian kita tekan paste. Nanti dia akan keluar pilihan pautan lah. Jadi kita pilih yang atas sekali. Okey, maka dia akan keluar macam ni lah. Okey, akan keluar paparan seperti tuan-tuan dan juga murid-murid tengok lah. Okey, seterusnya bila kita berada kat sini, sekejapnya saya tutup kamera sekejap. Okey. Okey, bila berada dekat sini, kita tekan log masuk. Okey, klik log masuk. Untuk murid ataupun ibu bapa yang pertama kali log masuk, dia akan keluar kosong lah dekat sini. Macam saya ni nampak banyak kan, sebab saya dah banyak kali masuk menggunakan beberapa akaun, jadi dia akan ada senarai macam ni lah. Jadi kalau murid-murid yang baru first time masuk, dia akan keluar paparan yang berbeza. Cuma dekat bawah ni dia akan ada add account. Jadi boleh tekan add account ataupun juga use another account. Okey, macam saya akan tekan M ni lah. M ni merujuk kepada account murid. Okey. Selepas selesai klik log masuk, maka paparan di dalam portal tersebut seperti inilah. Kita ada murid, guru dan juga sekolah. Untuk murid-murid, bagi item 2 dan 3, kamu tidak dapat akses lah sebab dia akan automatic block. Okey, murid hanya boleh akses pada buta yang nombor 1 saja, iaitu untuk murid saja. Okey, kita tekan murid. Biasanya dia akan perlukan satu lagi pengesahan lah untuk murid. Jadi kita tekan lagi sekali link ataupun pautan ID murid tersebut. Okey, selepas tekan yang tu, dia akan pergi ke
pilihan item yang barulah. Kita ada buku teks digital, kita ada aktiviti, ada aplikasi, ada pusat sumber, email, kalender, maklum balas dan juga rakan delima. Okey, kita tengok secara ringkas sepintas lalu apa yang ada di dalam item tersebut. Okey, untuk nombor 1 kita ada buku teks digital. Okey, untuk buku teks digital ni dekat sini dia ada sediakan dari tahun 1 hingga tahun 6. Kemudian buku teks digital asas untuk sekolah menengah pun ada juga. Jadi kita cuba tengok nombor tahun 1. Bila kita klik tahun 1, dia akan tanyalah kita nak buka pautan tersebut menggunakan Drive, Chrome ataupun browser. Jadi kita pilih Drive. Okey, kita pilih Drive. Nanti dia akan minta sekali lagi pengesahan akaun. Jadi kita tekan OK sahaja sebab kita memang login dengan akaun ni. Jadi dia akan loading, dia akan pergi ke Google Drive lah. Jadi kita akan pilih tahun 1 SK, Sekolah Kebangsaan. Sebab dekat sini ada Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, ada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Okey, kita pilih SK tahun 1. Okey, di sini boleh tengoklah koleksi buku teks digital yang ada dikongsikan dekat sini. Matematik, agama Islam, moral, sains. Okey, jadi kita back balik. Okey, itu untuk buku teks digital. Seterusnya kita ada item aktiviti. Item aktiviti ada merangkumi tetapan untuk Google Classroom ataupun bilik darjah maya, kelas maya. Kemudian kita ada Microsoft Teams, iaitu platform untuk cikgu-cikgu guna untuk bermesyuarat. Apa yang kelebihan Microsoft Teams ni ialah dia dapat menjemput ahli untuk bermesyuarat lebih ramai lah berbanding dengan menggunakan Google Meet ataupun WhatsApp ataupun Zoom. Okay, Microsoft Teams ni lebih besar lagi dia punya kapasiti dia. Kemudian kita ada juga EduWeb TV. Seterusnya pertandingan Minecraft Challenge dan juga latihan asas talian. Okay, Google Classroom ni biasanya cikgu-cikgu akan buat kelas secara maya lah. Dia akan bina kelas dalam internet. Contohnya tahun 1T, guru kelas akan buat kelas 1T tu dalam bentuk maya. Okay, dia akan jemput murid-murid menggunakan nombor kod. Murid-murid masukkan nombor kod, kemudian klik join. Nanti secara otomatik murid tersebut akan berada dalam kelas tersebut dan segala tugasan ke apa-apa ke maklumat semuanya berada di dalam Google Classroom lah. Okay. Kemudian EduWeb ni ialah TV pendidikan yang dibina oleh pihak KPM menggunakan platform YouTube. Okay, nanti kalau ada masa bolehlah klik-klik, tengok-tengok, explore. Okay. Seterusnya kita tengok item yang ada pada aplikasi. Okay, aplikasi. Dalam aplikasi semuanya berasaskan kepada Google lah. Sebab apa? Sebab ID Delima ini ialah ID ataupun akaun yang diberikan oleh pihak Google kepada warga KPM untuk digunakan untuk proses pembelajaran. Okey, untuk nombor 1 keep ni ialah nota lah. Nota apa-apa kita nak type, nak simpan nota, dia ada boleh tekan dekat keep ni. Kemudian kita ada bilik store ataupun kita panggil drive. Kemudian kita ada foto. Kalau kita, apa yang bagusnya foto ni ialah kita boleh simpan gambar-gambar kita dalam phone. Nak elakkan daripada phone kita berat, phone kita penuh dengan gambar-gambar, jadi kita boleh pindahkan gambar-gambar tersebut di dalam aplikasi Photos ni. Maksudnya gambar-gambar kita ni berada di dalam aplikasi Photos lah yang dijaga oleh Google. Jadi gambar dekat dalam telefon tu kita boleh padam lah. Okey, jadi secara langsung telefon kita lebih ringan lah. Okay, kemudian kita ada pautan YouTube. Daripada sini kita boleh klik untuk YouTube lah, tengok YouTube. Kemudian kita ada Translate, kita ada Google Earth, kita ada Maps, kita ada Auto Draw, kita ada Canvas. Kemudian apa yang bagusnya ID Delima ni, murid-murid diberikan kelebihan untuk menggunakan Microsoft
Office 365. Okey, ni free package untuk student sahaja. Okey, kita ada Minecraft Education dan kita ada whiteboard lah. Whiteboard untuk menggunakan nak belajar terconteng, melukis semua tak ada masalah. Antara aplikasi lain kita ada Padlet, kita ada Edpuzzle, Plickers, Quizzes. Quizzes ni kalau ibu bapa ataupun murid-murid perasan, ada setengah cikgu yang bagi quiz menggunakan platform Quizzes. Jadi inilah dia punya platform dia. Okey, di dalam kita boleh bina quiz, kita boleh menjawab quiz dan ada beribu-ribu soalan quiz yang kita boleh pilih dan kita boleh jawab dan dapat markah sebagai orang kaji pelajaran. Kita ada Kahoot, kita ada Wakelet, kita ada NVDA dan yang paling famous sekarang ni ialah Canva grafik lah. Okey, cikgu-cikgu sekarang ni ramai yang menggunakan Canva grafik untuk menyampaikan, untuk membentangkan PDPR di musim COVID ni. Okey, nanti ada masa explore, jangan takut untuk explore. Okey, sebenarnya kita back balik, kita tengok item yang seterusnya iaitu pusat sumber. Okey, pusat sumber ni merujuk kepada koleksi buku yang kita terus link dengan Perpustakaan Negara Malaysia lah. Kat sini kita ada pilihan beberapa buku, jadi kalau ada yang berminat boleh saja search buku-buku yang berkaitan untuk dibuat ulang kaji ataupun rujukan lah. Okey, kerana untuk item ini dia terus link dengan Perpustakaan Negara Malaysia dekat Kuala Lumpur sana. Okey, sebenarnya kita ada email, kalender, macam biasalah kita ada maklum balas dan juga rakan delima. Okey, ini ialah item-item yang ada dan juga yang boleh diakses oleh seorang murid di dalam portal delima. Okey, satu lagi sebelum akhir perkongsian saya ini, saya nak tunjukkan satu lagi aplikasi iaitu Google Meet. Okey, Google Meet, pergi dekat Play Store, type je Google Meet, nanti dia akan keluar lambang macam ni lah, Google Meet. Kalau macam saya dah install, maksudnya dia akan keluar update lah. Okey, kalau tidak dia akan keluar install. Jadi tekan install. Bila tekan install, nanti dia punya paparan akan keluar seperti ini, Google Meet. Apa yang bagus Google Meet ni ialah kebanyakan guru-guru sekarang ni menggunakan mengajar kelas menggunakan Google Meet lah. Okey, Google Meet ni kita boleh mengajar murid-murid dalam kelas ramai 20 hingga 30 orang dalam satu masa menggunakan internet lah, menggunakan internet. Murid hanya perlu klik join je. Okey, klik join a meeting, kemudian masukkan kod. Nanti kalau cikgu tersebut buat kelas secara Google Meet, nanti sebelum kelas bermula dia akan berikan kod. Jadi murid hanya masukkan kod dekat sini, kemudian klik dekat join dekat atas tu. Nanti dia akan login sekejap, terus berada di dalam Google Meet lah. Okey, jadi cikgu-cikgu akan mengajar kat situ. Cuma benda ni perlukan liputan line yang kuat sekali lah. Okey, perlukan line internet yang kuat untuk kita berinteraksi dengan guru-guru. Okey, jadi saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya tentang ID Dilema dan juga perkongsian saya apa yang ada pada portal ID Dilema. Jadi saya harap perkongsian ini mendapat manfaat untuk tuan-tuan